politik di Malaysia tidak lari dari ancaman di kalangan parti sendiri, iaitu di kalangan ahli, di kalangan penyokong dan juga pendukung parti. Begitu juga dalam pilihan raya negeri Johor ini, apabila calon diumumkan, ada saja yang akan rasa tidak puas hati, merasakan mereka lebih layak, kelompok mereka lebih perlu diutamakan dan mereka merasakan dikecewakan. Begitu juga kalau kita turun ke akar umbi, politik kepartian ini yang akan mendominasi penceritaan dan juga perdebatan di kalangan pendukung parti. Tetapi adakah ia wajar didedahkan kepada khalayak umum? Kerana mereka lah yang majoriti akan memilih. Tetapi ini penting untuk menggerakkan jentera, pendukung parti perlu bersama dengan pemimpin mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka nak mengenal pasti siapakah penyokong dan pemilih yang akan dibawa keluar pada 12 hari bulan. Jadi saya bersama dengan Muhammad Khuzan Abu Bakar, calon keadilan bagi Semerah. Apa khabar? Alhamdulillah, Haji. Alhamdulillah. Dah masuk seminggu ni. Ya. Isu-isu dalaman parti seperti mana yang didengar pada hari pengumuman Khuzan untuk kekal sebagai yang berhormat ataupun calon di Semerah ini dah selesai ke ataupun sekarang ni dah bergerak lancar? Alhamdulillah, kita dapat selesaikan semua dan sekarang ini kita fokus kepada kemenangan dan bagaimana untuk kita menarik lebih ramai masyarakat Melayu untuk bersama kita, dan dalam masa yang sama tujuan kita semua adalah untuk berkhidmat kepada rakyat di kawasan Dun Semerah ini. Khuzan, kalau kita imbas sedikit, 2018 YB menang dengan majoriti antara yang paling tipis di Johor, iaitu sekitar 98 undi, jika tidak silap lah. Ya. Dan kawasan ini memang tradisinya sebelum ini didokongi ataupun kubu kuat kepada UMNO Barisan Nasional. Adakah mimpi ngeri menang? Saya rasa bukan mimpi ngeri, mimpi indah tu. 98 itu menjadi motivasi terbesar Khuzan apabila dicalonkan ke pimpinan untuk kekal mempertahankan Semerah. Alhamdulillah, memang ketika saya dinamakan sebagai calon Parti Keadilan Rakyat ketika pada tahun 2018 itu, memang kita lihat kawasan ini adalah satu kawasan yang susah untuk kita memenanginya. Tetapi alhamdulillah dengan strategi yang betul kita berjaya mendapat undi majoriti 98. Kita tahu bahawa saya rasa 98 itu yang paling rendah di negeri Johor. Yang paling rendah di Johor. Jadi sebenarnya kita mulakan gerak kerja bagi memastikan bahawa masyarakat atau pengundi di kawasan Dun Semerah ini dapat menerima kita. Sebaik saja kita memenangi kursi Dun Semerah, 10 hari bulan Mei kita dah mulakan gerak kerja. Kita terus gerak sehinggalah walaupun Dun dibubarkan, kita masih lagi terus menjalankan tugas-tugas kita sebagai mantan wakil rakyat di kawasan inilah. Dan bendanya boleh dapat saudara Tuan Haji lihat daripada report card saya yang ada pada Tuan Haji itulah. Tapi alhamdulillah penerimaan masyarakat Melayu sangat berbeza dengan apa saya terima pada ketika PRU yang ke-14 yang lalu. Dari laporan kad ini sepanjang 2018 hingga 2021 di N17 Semerah ini, adakah YB merasakan ini report kad yang benar-benar jujur melambangkan prestasi YB di Semerah dapat dirasai oleh penduduk di kawasan Dun Semerah? Okey, saya ambil contoh sistem bekalan air. Sebenarnya kawasan Semerah ini mengalami masalah bekalan air, di mana mentua saya di Parit Bisu, rumah saya orang Parit Bisu. Jadi kita memang menghadapi masalah tekanan air rendah dan kadang-kadang bila ada perayaan memang air tak keluar langsung lah. Begitu juga di Taman Sri Sulong. Tetapi kita telah selesaikan, kita mengadakan perbincangan dengan pihak SAJ dan alhamdulillah pada tahun 2021 tangki air di Sri Sulong kita dapat selesaikan untuk membekalkan air di Taman Sri Sulong dan juga kawasan industri Sri Sulong, dan mana tangki yang sebelum ni Batu Putih yang menyediakan bekalan di seluruh kawasan Semerah telah dapat menyampaikan bekalan sehingga kawasan Parit Puasa
Parit Maimun dan sekitar kawasan Jalan Muar ni. Jadi sebenarnya ini adalah satu achievement yang besar bagi kita untuk menyelesaikan masalah bekalan air. Masalah utama ketika sedia ada dan yang 60 tahun tu tidak dapat diselesaikan. Jadi kita dapat selesaikan. Selain daripada itu, dari segi capaian Uni5. Capaian Uni5, jawapan di Dewan pada November 2021, kita telah dapat naik taraf daripada Streamix ke Uni5 sebanyak 85% dalam kawasan Dun Semerak. Itu bulan 11 dan ketika kita mengadakan lawatan dan sebagainya, masih lagi kampung-kampung sedang dinaik taraf ke Uni5. Saya rasa lebih daripada 90%. Manakala dalam telco, coverage telco, kita dah achieve 75%. Ini jawapan daripada SKMM ketika Dewan Negeri bersidang pada November yang lalu. Jadi sekarang ni saya telah dimaklumkan bahawa 2 menara pemancar baru akan dibina di kawasan Dun Semerak ini untuk menyelesaikan masalah yang 25% lagi itulah. Dan insya-Allah kalau kita dapat menyelesaikan masalah internet, masalah Uni5 dan telco ini, baru kita boleh bercerita bagaimana nak kita ke arah digitalisasi. Kalau kita bercerita pasal digitalisasi tapi capaian internet dan juga telco tidak mencapai tahap yang baik, bagaimana untuk kita meneruskan hajat kerajaan untuk menjadikan digitalisasi sebagai satu perkara yang kita kehadapan. Saudara Khuzan, adakah ini satu kelebihan ataupun satu cabaran besar bagi calon muda dan pernah menjadi wakil rakyat di sini? Kerana isu-isu yang mendasari masyarakat memang sudah diwarisi sekian lama. Isu kesesakan jalan raya, isu capaian internet, isu bekalan air. Ia sebenarnya susah tak nak jadi wakil rakyat ketika PH memerintah? Adakah Khuzan berfungsi sebagai ahli wakil rakyat yang vokal, membawa suara rakyat walaupun dalam kerajaan yang sama? Apatah lagi selepas menjadi pembangkang walaupun melakukan persefahaman dengan Menteri Besar selepas langkah syariatan itu. Adakah di mana kalau kita memposisikan Khuzan dalam memperjuangkan suara rakyat? Ini selalu menjadi konflik bagi wakil rakyat. Takut bangkang lebih kan nanti tahun depan tak dipilih pula kerana kerajaan yang sama. Kalau diam pula, kita hanya pentingkan diri sendiri untuk mendapat benefit sebagai wakil rakyat. Pandangan Khuzan? Pada saya sebenarnya sebagai wakil rakyat, memang ketika kita bertanding atas kapasiti mewakili parti. Tetapi selepas kita diberi amanah oleh rakyat, maka kita adalah wakil kepada semua. Bukan saja yang memilih saya, tetapi juga mereka-mereka yang tidak memilih dalam kawasan dan juga mereka yang tidak mendaftar dan di bawah umur. Alhamdulillah, ketika saya memegang jawatan ESCO daripada tahun 2018 hingga 2020, kita dapat menyelesaikan dan kerjasama saya dengan agensi-agensi kerajaan sangat baik untuk kita menyelesaikan masalah. Begitu juga selepas saya bukan ahli Dewan Negeri kerajaan, tetapi kita dapat menyelesaikan masalah keseluruhan. Dan untuk makluman untuk Tuan Haji, kita sebenarnya di kawasan Dun Semerak ini pada tahun 2020 kita dapat 1090 lampu jalan kampung, iaitu paling banyak dalam negeri Johor, Dun Semerak. Yang mana ketika itu dalam proses kita kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Dan alhamdulillah 1090 ni kita dapat semua. Ketika peralihan kuasa. Peralihan kuasa itu. Bukan jadi ketika menjadi kerajaan. Bukan, dalam peralihan kuasa. Memang diluluskan ketika kerajaan Pakatan Harapan dilaksanakan oleh itu. Dan untuk makluman semua, kebanyakan dalam report lipatan panjang saya sebagai ADUN ni, sebenarnya kita telah kerjasama saya dengan agensi kerajaan. Saya tidak ada masalah dengan semua agensi kerajaan, yang mana kalau isu kita mengalami masalah isu parit dan sebagainya, respon daripada agensi sangat baik. Kadang-kadang tak sampai sebulan kita dapat menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitul Mas. Dan alhamdulillah, begitu dengan keadaan jalan. Kalau Tuan Haji nampak jalan ke arah Muar ni, daripada Bagan sampai Parit Muar N2 tu, lampu tu kita dapat, permohonan kita buat bulan 10 tahun 2021 dan bulan Januari, maksudnya sebelum bubar,
sebanyak lebih kurang 30 lampu limpah jalan kita dapat. Jadi maksudnya walaupun saya sebagai adun bukan kerajaan, tapi tanggungjawab sebagai wakil rakyat dan hubungan saya dengan jabatan, alhamdulillah, memang saya rasa saya ucapkan terima kasih semua agensi. Adakah kerana YB Khuzan ni orang muda, dia tak kira penat dan tak kira masa, dia turun mencakna isu rakyat dan untuk mencari solusi, adakah itu sebenarnya kelebihan apabila kita ada motivasi, kita tidak melihat birokrasi itu sebagai satu masalah, yang penting penyelesaian pada rakyat? Betul, itu memang tanggungjawab saya. Saya memang fokus, kita fokus sebagai wakil rakyat. Kita fokus sebab saya sebenarnya bukan ahli politik sepenuh masa sebelum ni. saya bekerja. Bila kita bekerja, kita tahu bagaimana untuk kita menyelesaikan permasalahan. Yang dulu kita melaksanakan polisi dan dasar. Syarikat. Sekarang ni kita membuat dasar dan polisi. Itu bezanya. Tapi saya pun orang kata, kawan-kawan, teman-teman kata, YB, masa hari pertama kita jatuh tu kan, YB tak ada rasa apa. Pada saya tak ada rasa apa. Biasalah macam syarikat besar, pertukaran apa tu, shareholder, takbiran macam itulah dia akan berlaku. Tapi kerja tetap perlu diteruskan. Alhamdulillah, kalau diberi mandat lagi, saya insyaAllah kita akan selesai. Ada beberapa lagi tentang isu ekoturism, untuk memperkenalkan lebih kawasan Dun Semara ni sebagai pengeluar hasil makanan ringan. Makanan, kalau rasa Tuan Haji keripik ni tahu, Dun Semara ni lah paling banyak asam pedas. Kena bawa lepas. Paling banyak asam pedas di kawasan Dun Semara ni lah. Dan Bariani pun di kawasan Dun Semara ianya bermula. Jadi banyak benda lagi. Produk-produk warisan kita sangat. Kalau saya rasa Tuan Haji, kulinari kita yang hebat ni. Ya, bukan selain itu, dari segi bandar warisan kita, bandar penggaram tu adalah dalam kawasan Dun Semara. Kalau Tuan Haji lihat bangunan-bangunan lama itu adalah dalam kawasan Dun Semara. Dan kita juga punya mural-mural yang cantik, yang saya rasa yang kita boleh ketengahkan sebagai produk pelancongan di kawasan Dun Semara ini. YB Khuzan, kalau saya ke kawasan yang ada pantai, ia tidak lari dengan isu masalah masyarakat nelayan pantai. Dan apabila saya buat kajian sedikit, ada kewujudan nelayan-nelayan pantai dengan isu-isu yang evergreen lah dengan nelayan pantai. Isu jeti usang, isu tangkapan semakin kurang, isu bagaimana survival mereka ketika mereka tidak boleh ke laut, dan mereka ini sentiasa mengharapkan bantuan kerajaan. Jadi sepanjang 3-4 tahun memegang wakil rakyat di Semara ini, apa pendekatan untuk kelompok ini, YB Khuzan, yang boleh kita, mungkin susah juga nak selesai, tetapi ada inisiatif yang sudah dilaksanakan, dan apa cabaran dia sebenarnya untuk nelayan pantai? Kalau Tuan Haji lihat, kita ada beberapa kuala di Sungai Nibong, di Parit Kuda, di Parit Simen, di Parit Besar. Banyak juga tu. Banyak. Kita ada, semua ada tempat, dan juga di Teluk Wawasan. Isu, kalau kita nak bercerita tentang isu jeti, saya rasa majoriti telah pun dinaik taraf. Termasuklah yang paling baru ialah jeti di Teluk Wawasan dan juga jeti di Kampung Beteng Kiri. Yang mana sekarang ni kita tengah naik tarafkan, contohnya kerjasama daripada masyarakat setempat untuk menjadikan kawasan pelancongan di situ. Dan antara yang kita menghadapi masalah ialah di Sungai Nibong, kerana ada masalah jeti yang tak selesai lagi walaupun telah siap. Jadi nelayan-nelayan di kawasan Sungai Nibong tidak dapat menggunakan jeti tersebut, walaupun kita cuba selesaikan dalam beberapa tahun ini, di mana mereka terpaksa berpangkalan di Sarang Buaya. Tapi insya-Allah dalam masa terdekat ni kita harap isu berbangkit itu dapat diselesaikan dengan segera, dan nelayan yang sekarang ni berbakalan di Sarang Buaya dapat pulang atau kembali ke Sungai Nibong. Itu. Yang lain semua kalau Tuan Haji lihat, semua okeylah. Sebab kuala, saya tak silap saya, semua kuala kita dah didalamkan untuk memastikan memudahkan kapal keluar masuk, sampan keluar masuk lah di kawasan Dun Semara.
Dia baru siap juga. Jadi tidak ada isu mengatakan Wabi Khuzan meninggalkan masyarakat nelayan berbanding wakil rakyat UMNO sebelum ini. Cuma masalah perumahan yang kita tengah insya-Allah kalau diberi mandat untuk penggal kedua, masalah perumahan kita cuba selesaikan, terutama di kawasan Parit Simin. Okey, Wabi Khuzan, ada tambahan angka pemilih yang agak besar di Semerah berbanding 2018. Ini satu cabaran bagi semua wakil rakyat yang ditawarkan untuk bertanding. Ya. Maksudnya calon lah, bukan wakil rakyat, yang bertanding di seluruh negeri Johor. Undi 18 dan pendaftaran automatik. Dan anak muda inilah yang walaupun mereka dah berumur 40-50 tahun tetapi tak pernah memilih sebelum ini, maksudnya mereka tidak ada kepedulian tentang demokrasi dengan politik ataupun mereka sibuk benda lain. Jadi apa cara Wabi Khuzan dan biasa dengan anak muda mendekati kelompok ini supaya keluar 12 hari bulan beramai-ramai? Alhamdulillah, kalau kita lihat jumlah pengundi 20 tahun ke bawah di kawasan Dun Semerah ini ada hampir 2,800. Ramai tu. Manakala pengundi antara 21 hingga 29 hampir 8,000 lebih. Jumlah pengundi 29 hingga 18 hampir 11,000 lebih. Oh, ini siapa dapat portion ini boleh menang ni. Jadi macam tadi pagi kami telah ke program Pacak Puyu dan alhamdulillah kita jumpa ramai pengundi baru. Sebab sekarang ni mudah ada apps My Semak tu. Jadi ketika kita sambil walkabout ni kita semak dan ramai pengundi baru yang mana insya-Allah kita perjelaskan kebanyakan mereka lebih ke arah liputan internet dan juga telco. So alhamdulillah kita dapat perjelaskan. Sebagai contoh, kita ambil pengundi baru di kawasan Nibong Darat. Yang sebelum ini mereka anak-anak muda terpaksa berkumpul di Sempang 4 Kampung Nibong Darat tu untuk mendapatkan liputan internet. Sekarang ni sepanjang antara Sempang Sungai Nibong tu hingga Nibong Darat, mereka telah mendapat coverage telco 2 hingga 3 bar. Jadi rasanya alhamdulillah. So selain daripada 2-3 bar, walau 3 bar, mereka boleh singgah di gerai-gerai. Jadi selain daripada mereka dapat capaian internet yang baik, dalam masa yang sama juga peniaga-peniaga di sekitar kawasan tersebut mendapat manfaat. Ini yang kita lihat. Bila kita dapat capaian internet dan juga telco yang baik, akhirnya industri atau perniagaan masyarakat kawasan luar bandar akan dapat berkembang dengan baik. Jadi susah tak kalau kita nak penuhi hajat anak muda ini? Seperti mana yang kita dengar tadi, YB kata mereka nak capaian internet yang bagus, liputan yang meluas di kawasan rumah mereka dan kawasan mereka sentiasa melepak. Dan isu anak muda hari ini ialah isu pekerjaan. Jadi di mana pemikiran luar kotak? Memang betul lah, bukan kerja YB nak cerita kerja kan, bukan majikan pun, bukan ada posisi yang nak ditawarkan. Kalau kerja di pusat khidmat mungkin seorang dua boleh lah kan. Okey, dia ada dua yang kita cuba selesaikan selepas ini jika diberi mandat oleh rakyat. Satu ialah kita memastikan untuk kita di kawasan industri Sri Sulong. Di sini ada subkon untuk membuat high tech punya chips dan sebagainya, iaitu ada dua, Nexus dan juga Anfi. Dan kita lihat kawasan itu boleh lagi berkembang jika satu susu keluar ke Lebuh Raya dapat akses keluar, dapat dibina di Kangkas Senanga. Saya rasa kalau orang nak datang ke sini, dia ada dua akses. Dah ada cadangan tu. Kita akan bawa dan untuk berbincang dengan pihak Lebuh Raya Plus dan juga Kerajaan Persekutuan untuk memastikan, sebab jaraknya hampir dalam 25 km daripada Yomping Utara dan juga daripada Pagoh. Kalau benda ni kita dapat selesaikan, isu susu keluar, akhirnya kita dapat mengembangkan industri di kawasan tersebut. Dan bila kita dapat kembangkan industri di kawasan tersebut, maka masyarakat dan anak muda di kawasan sekeliling itu akan mendapat peluang pekerjaan yang baik. Kerana kawasan Taman Industri itu berdekatan dengan Taman Perumahan Sri Sulong, yang mana hampir majoriti pengundi baru adalah datang daripada Taman Sri Sulong itu. Selain daripada itu, kita lihat kita adalah kawasan yang mempunyai industri ringan yang banyak, dan kita akan gunakan peluang ini anak muda untuk memasarkan
produk-produk yang dibuat oleh ibu-ibu, dan mana yang sama ayah akan boleh berkebun untuk menanam tanaman-tanaman. So akhirnya economy circle tu juga akan membantu meningkatkan taraf ekonomi anak muda, bukan setakat sebagai on the online sale, tetapi juga mereka akan menjadi sebagai konsultan, pembuat macam-macam stiker dan sebagainya. Akhirnya kita dapat memastikan bahawa anak muda tidak keluar dari kawasan Dun Semerah, dan ibu-ibu akan mendapat pendapatan tambahan, dan kaum bapa akan dapat sama juga akan mendapat tambahan, sebab kita banyak lagi tanah. Maksudnya anak muda masih ramai tinggal di Semerah ya? Masih. Kalau Tuan Haji lihat, mereka banyak bekerja di kawasan industri Sri Sulong tu. Ramai lagi. Maksudnya berbanding Dun lain mungkin mereka terpaksa berhijrah. Ya, saya. Mereka tinggal ibu ayah ataupun cucu je tinggal kat rumah. Ya. Nampaknya di Semerah ini masih ada guna tenaga yang besar. Yes, sebab itu kalau kita lihat, bila kita lebih kepada high-tech industri, maka mereka-mereka yang mempunyai kelulusan tinggi dan bidang engineering dan sebagainya, mereka boleh balik kembali ke kampung untuk bekerja di kawasan. Walaupun kita kata gaji 3,000 di sini dengan 3,000 di Kuala Lumpur, amat berbeza. Betul. Dari segi kos sara hidup seharian. Okey, akhir sekali mungkin Khuzan, kali ini dengan 5 penjuru. Tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh parti bukan calon-calon juga, ada bekas mantan calon, mantan YB, datang daripada Perikatan Nasional, dari Barisan Nasional, pastinya anak muda juga, ada dari Pejuang dan juga Putra. Jadi di mana Khuzan memposisikan diri untuk menggamit pemilih supaya kekekalan sebagai adun di Semerah ini? Saya meletakkan hasil kerja saya selama 44 bulan ini sebagai untuk masyarakat di kawasan Semerah, untuk memikirkan kenapa mereka perlu menyokong saya untuk PRN yang ke-15 ini. Capaian saya yang mana sebelum ini selama 60 tahun tidak dapat diselesaikan, dan kita dapat menyelesaikannya. Dan kita tahu dalam keadaan sekarang ni kos sara hidup yang tinggi dan seperti kenaikan harga barang dan sebagainya, kita insya-Allah akan terus membantu masyarakat tempatan bagi memastikan mereka selesa berada dalam kawasan Dun Semerah ini. Kerana sebelum ini walaupun kita bukan daripada kerajaan, tapi alhamdulillah sepanjang tempoh sebagai bukan adun kerajaan, kita dapat membantu 4,500 orang keluarga untuk menyelesaikan masalah peningkatan kos sara hidup. InsyaAllah saya akan beri yang terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan di kawasan Dun Semerah ini, termasuklah yang terutama masalah anak muda dalam bidang pekerjaan. Terima kasih Muhammad Khuzan Abu Bakar, calon keadilan di Dun N17 Semerah. Semoga terus kuat sepanjang minggu kedua kempen berlangsung. Dan kalau boleh jangan demam-demam sakit sebagainya, kerana ini penting ketika kita terpaksa mengikuti SOP akibat COVID-19. Dan kami di SO Awani akan memantau gerakan kempen Khuzan di Semerah ini, kerana anak muda dan calon yang bertenaga. Bagi anda di luar sana, pemilih di Semerah, berilah pilihan yang terbaik anda. Kalau mereka mengangkat manifesto ataupun tawaran-tawaran yang tangible, yang boleh dipegang, yang boleh rasa dipercayai, itulah calon sebenarnya. Kerana inilah maksudnya 5 tahun, bukan setahun 2 tahun, 5 tahun anda akan dapat wakil rakyat yang akan bersama dengan anda. Terima kasih Khuzan sekali lagi. Itu saja, saya Nazri Kahar dari Semerah Batu Pahat. Jumpa lagi dalam Johor Memilih.